insya-Allah. Kita mula insya-Allah pelan-pelan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meningkatkan lagi kejelasan matlamat kita, iaitu kita ingin mengabdikan diri kepada Allah. Kita nak kenal Allah dan kemudian kita nak sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian daripada sayang pada Allah itu kita terus bergerak menuju mendekati Allah. Jadi insya-Allah kita mulakan pada pagi ini dengan kita membaca kita tajdid syahadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bersyukur pada Allah, kita minta pada Allah, ya Allah, jauhkanlah daripada syirik, bersihkan daripada perkara yang mensyirikkan Engkau ya Allah, yang bawa kepada murtad. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam, hidupkanlah kami bersama dengan perjuangan Islam. Ya Allah, matikanlah kami bersama dengan kalimah la ilaha illallah, matikanlah kami bersama Islam. Jadi kita sentiasa minta pada Allah dalam kalimah syahadat kita. Kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita telah pun berbincang berkenaan dengan Allah mencintai kita, Allah sayang kita. Jadi kalau kita telah pun melalui 1, 2, 3, 4 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita, mencintai kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada hamba-Nya, terutamanya hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang Islam, hamba-Nya yang beramal, yang duduk di dalam proses untuk memperbaiki diri. Ya, sebab itulah kita nak kena sentiasa merendahkan hati kita. Hati kita nak kena rendah. Hati kita ni nak kena ditundukkan kepada Allah. Dengan kita merasai bahawa segala yang berlaku pada kita, segala yang berlaku dalam kehidupan kita ini, tak kira lah sama ada benda tu baik atau buruk, benda tu kita suka, kita tak suka, benda tu kita gemar, kita bercita-cita, ataupun benda yang kita tak mahu berlaku dalam hidup kita. Kita nak melihat di sebalik segala perbuatan, perlakuan, qada dan qadar itu daripada Allah, itu adalah merupakan tanda Allah sayang kita. Maka kita nak rasa kasih sayang Allah. Dan bila kita rasa begitu, mudah-mudahan kita akan sentiasa mendekati Dia. Jadi kita telah pun berbincang, kita sambung pada hari ini berkenaan tingkatan cinta, sayang hamba kepada Allah, sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah membagikan kepada, semalam saya sebut ada 4 tapi hari ini saya tambah satu lagi.
Yang pertama sekali kita mula tertarik, tertarik. Jadi bila kita dah kata kita ni dah mula mengenal Allah, maka hati kita akan terpikat dengan Allah. Hati kita akan suka pada Allah. Hati kita akan merasakan keperluan kita ni memerlukan Allah. Jadi apabila kita telah mula tertarik maka kita akan mula berfikir. Bila bangun pagi tu dah mula berfikir kepada dalam diri kita ni tentang Allah. Kita mula berfikir. Dan inilah tingkatan pertama. Kita mula berfikir, mula berzikir, kita memulakan, maka kita kata kita dah mula cenderung, mula mendekati Allah. Bila kita dah mula nak berfikir, berzikir. Jadi di sinilah kita lihat apabila kita memulakan hari-hari dengan berfikir dan berzikir pada Allah, itu tingkatan yang pertama. Itu mula tertarik, mula terpikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa itu kita akan berusaha lagi, terus lagi, sehinggalah kita akan mula sampai kepada satu peringkat al-ishq ni ialah merupakan kita mula merasakan bahawa Allah Taala itulah yang berhak untuk dipuja. Mula kita memuji Allah, mula kita memuja Allah, mula kita mengagungkan Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai apabila kita telah mula sampai peringkat ini, kita mula membaca Quran, seronok baca Quran, mula rasa ada perasaan. Yang pertama tadi tak ada perasaan, kan? Kita baru nak mula zikir macam sekarang lah. Kita baru nak mula-mula kan, sembahyang pun tak ada perasaan, tak rasa apa-apa, sembahyang aja. Baca Quran pun tak rasa apa-apa kan. Tapi bila sampai ke al-ishqun itu, dia telah mula menyentuh perasaan. Maka perasaan itu kita pun mula belajar Quran. Kita tak baca je, kita mula tadabbur. Apa yang Allah nak sebut, apa yang Allah firman, kita mula belajar. Dan kemudian kita mula bersusah payah. Bersusah payah untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan sebagai al-ishq ini ialah seseorang yang telah jatuh cinta dengan Allah. Jatuh cinta dengan Allah. Jadi jatuh cinta dengan Allah ni maknanya hati dia dah mula asyik, dah mula al-ishqun ini, dah mula memuja, dah mula mengagungkan Allah, merasai kebesaran Allah, merasai, dia mula rasalah, dia mula rasa. Maka dia pun mula mengingati dia, berzikir pada dia, sanggup baca Quran sepanjang malam, sanggup berdiri lama, mula berzikir pada dia, dan mula melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dia pun mula, ni maknanya mula digambarkan sebagai al-ishqun itu, dia dah mula mengingati dia, dah mula ingat dia. Kemudian di sinilah kita gambarkan sebagaimana seseorang itu dia akan sentiasa memenuhkan hidup dia dengan zikir, fikir, tafakur kan. Tapi dia bukan zikir dan tafakur saja, dengan hati dia, dengan perasaan, perasaan sayang. Jadi kita hari ni kalau nak semayang, contohnya nak solat kan, kita nak solat dengan perasaan sayang ke Allah, nak baca Quran dengan perasaan sayang pada Allah. Kalau nak buat amal dengan perasaan sayang, kita buat amal tu sebab sayang Allah. Bukan lagi buat amal nak tunjuk-tunjuk kat orang, ataupun bukan lagi amal nak supaya orang sebut kita ni orang alim, orang warak, orang yang amil, yang beramal. Tapi kita buat sebab sayang pada Allah. Ini mula maka dia akan mula menghubungkan peringkat al-ishq ini, al-ishqun ini, kita mula menghubungkan segala yang kita lihat, kita mula hubungkan dengan Allah. Maknanya perbuatan Allah, kita mula nampak perbuatan Allah, musyahadah perbuatan Allah, kita mula menyaksikan perbuatan Allah, kita mula menyaksikan sifat-sifat Allah, kita mula menyaksikan keagungan nama-nama Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati kita. Jadi kita lihat di sini, maka pada masa itu kita pun mula merasa nikmat bila kita melihat sifat Allah, perbuatan Allah, mula merasai nikmat. Ini adalah peringkat al-ishqun, mula sayang ke Allah ni sampai kita tak lupa kat dia, tak lupa kat dia. Kemudian selepas itu sayang kita bertambah-tambah lagi, sehingga apa yang kita sayang tadi itu, maka kita pun mula mencari-cari segala apa yang kita nak buat. Yang kita nak buat yang tadi tu, baru zikir, baru fikir.
Maknanya bahawa peringkat kita baru beramal-amal ingat Allah. Tapi peringkat al-gharam ni, peringkat al-gharam ini adalah merupakan satu peringkat di mana kita telah mula mendekati Allah, menyayangi Allah ni, sehingga kita tidak boleh berpisah dengan Allah. Tak boleh berpisah, sanggup apa saja supaya kita dapat bersama Allah, supaya dapat bersama Allah. Dan perpisahan dengan Allah ni, terputus dengan Allah ni satu penyesalan, satu dosa. Kita rasa satu dosa, kita rasa satu yang menyedihkan, Inna azabaha kana gharamah. Kan, sesungguhnya azab itu adalah satu kebinasaan, satu yang kekal. Gharamah. Gharamah ni maknanya satu yang tak boleh dipisahkan. Ahli neraka dengan azab, tak boleh pisah. Ahli neraka dengan azab tidak boleh pisah walaupun satu saat. Jadi orang yang cinta Allah, peringkat yang ketiga ini ialah dia akan merasa bahawa terlupa Allah, satu penyesalan. Satu penyesalan. Dia rasa dia tidak mampu nak berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mula kita kata sebagai bagaikan satu yang bagai nyawa dia lah, dia tak boleh nak pisah. Maka dalam hal ini, maka dia akan mencari apa sahaja yang Allah redha, maka dia akan buat. Dia akan buat apa yang Allah redha, dia akan buat. Dia akan cari jalan untuk nak buat apa sahaja yang Allah redha Subhanahu Wa Taala. Pada peringkat ini, nikmat adalah segala apa yang Allah beri. Maknanya kalau Allah bagi sesuatu yang baik, dia rasa seronok. Kalau Allah bagi sesuatu yang tak baik, contohnya bala, bencana, dia rasa seronok juga. Jadi kesusahan menjadi nikmat, ibadah menjadi nikmat, tak jadi beban dah. Ini al-gharam. Maknanya dia dah rasa tak sakit dah. Maknanya apa? Peringkat yang ketiga ini, nafsu dia, hawa nafsu dia tu dah mengikuti Allah. Jadi apa yang Allah perintah, hawa nafsu dia ikut. Bukan lagi hawa nafsu tu kan dalam keadaan yang masih lagi ada yang lain-lain, tak ada. Hawa nafsu dia ada pada Allah saja. Ini al-gharam. Jadi sehingga kan dia sanggup bersusah payah, bersesak lah untuk dia mendapat redha Allah. Ini al-gharam. Jadi maknanya cinta sayang pada Allah sampai peringkat telah memenuhi hati dia, dan kemudian sampai peringkat hawa nafsu dia, keinginan dia, hawa dia, nafsu dia tadi dah ikut apa yang Allah, dia mengikut apa Allah perintah. Apa yang Allah nak diikut, dibuat. Itu al-gharam. Maknanya dia perpisahan dengan Allah ni satu azab, terputus daripada Allah satu azab. Ini perkara yang berlaku kepada orang yang sayang kepada Allah, di kata ketingkatan yang ketiga ini. Dan yang keempat ialah sebut asy-syaraf. Asy-syaraf, syarafaha. Dalam ayat yang kita bacakan surah Yusuf, syarafaha ni apa makna dia? Dia merupakan maksudnya sampai peringkat kita kalau istilah bahasa kita tergila-gila. Maknanya cinta yang sungguh-sungguh. Maknanya bukan saja hawa nafsu tadi mengikuti Allah, maknanya apa yang Allah nak, hawa nafsu tunduk pada Allah, kehendak Allah tadi. Ni hawa nafsu Subhanahu Wa Taala, hawa nafsu kita itu melihat apa yang Allah suka, apa yang Allah suka, dan apa yang ada pada sekitarnya suka kepada apa yang Allah suka tadi. Maknanya dia sampai peringkat bukan sahaja dia tidak boleh berpisah, tapi dia sampai peringkat dia sanggup berkorban. Asy-syaraf ni maknanya sanggup berkorban, sanggup berani buat apa sahaja dia berani buat. Dan balak, bencana sebagainya itu semua dah jadi nikmat kat dia. Dia tak rasa dah, sebab dia kata segala-galanya ialah Allah. Maknanya dia sanggup berkorban, sanggup berjuang. Ini syaraf. Dia mula berjuang, melihat manusia tak sembah Allah, melihat manusia buat maksiat, dia kata apa? Kita kena buat. Dia pun jadi dai, dia pun mengajak orang kepada Allah, mengajak orang sayang ke Allah. Jadi bukan saja dia, tapi dia dah mula fikir orang lain. Orang lain. Ini tingkatan yang as-syaraf. Asy-syaraf, yang mana di sinilah cinta dia bertambah, maka dia berusaha keras untuk memenangi sayang Allah. Jadi nafsu dia bila hanya pada dia, Allah lah segala-galanya. Allah lah segala-galanya pada dia. Matlamat dia redha Allah segala-galanya. Daripada tahap ini
Dia tidak ada apa-apa pun dia nak daripada Allah melainkan redha Allah. Melainkan redha Allah. Kemudian yang kelima, yang sebenarnya saya terlupa nak sebut, sebab yang kelima ialah sebut al-ibadah. Ibadah yang kita buat, ibadah itu sebenarnya cinta yang paling tinggi sekali. Apa maksud ibadah ni? Ibadah ni maknanya, semalam saya sebut juga sebenarnya, tapi saya tak guna perkataan ibadah, saya guna perkataan saraf. Di saraf ni dia beza dia. Saraf ni dia sanggup berkorban sebagainya, tapi ibadah ni dia letakkan seluruh hidup dia, seluruh apa yang ada, hajat dia, niat dia, matlamat dia, apa semua hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Apa yang dibuat, hidup dia itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ceria dia, sedih dia, suka dia, duka dia, kan, nikmat dia, balak, bencana dia, semua diserahkan untuk Allah. Maknanya dia hanya buat untuk Allah sahaja. Maka jadilah seorang yang terlalu cinta mencari Allah sebagai kekasih dia, ibadah. Jadi ibadah ni maknanya kemuncak kepada cinta. Kita serah seluruhnya pada Allah. Hati kita, fizikal kita, kan, hidup kita, qada qadar kita serah pada Allah. Maknanya kita buatlah apa yang Allah perintah, kita tinggal apa yang Allah larang. Kita buat dakwah, kita buat jihad, kita buat tarbiyah, buat bina apa yang Nabi buat semua. Kita buat semua tu untuk Allah. Kalau Allah tak bagi apa pun, kita tetap buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah. Maknanya apa? Sayang kepada Allah ni bukan saja dia berkorban, bukan saja dia beramal syaraf tadi, tetapi dia berubudiyah. Dia menyembah. Ni tahap paling tinggi. Sampai peringkat dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah pada Allah maknanya sayang yang sangat sampai kita menyembah Allah. Allah inilah segala-galanya dalam hidup kita. Ini perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat ibadah ni sembahyang aja, puasa aja. Rupanya ibadah ni apabila seluruh hidup kita ni kita abdikan kepada Allah dengan kasih sayang, dengan kerinduan. Maka seseorang yang melaksanakan ibadah tadi, dia bukan hanya dai, dia bukan hanya mujahid, dia bukan saja orang yang berjuang, orang yang mengajak manusia kepada Allah, bukan saja dia murabbi, pendidik masyarakat, tetapi yang lebih hebat lagi, dia salah seorang yang mencintai Allah, merindui Allah, dan dia menghina diri dia depan Allah. Dia merendahkan diri di depan Allah. Dia menjadi hamba Allah. Inilah hakikat hamba Allah. Hakikat hamba Allah ni cinta yang sangat pada Allah. Cinta yang sangat pada Allah, sehingga dia kemuncak dia, kemuncaknya ialah dia merendahkan diri kepada Allah. Dia rindu ke Allah. Dia sayang ke Allah sampai dia rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadikan dia bertambah-tambah khusyuk kepada Allah. Kalau dia sembahyang tu, duduk depan Allah, dia rasa dia menangis, air mata dia mengalir jatuh, angkat tangan, dia menghina diri dia depan Allah. Dia menghina diri dia, merendahkan dirinya. Tadarruk, dia merasa perlu. Dia rasa amat perlu pada Allah. Dia rasa dia hamba, tak ada apa dah. Dia tak ada apa. Allah sahaja. Kalau istilah orang sufi ni, mungkin dia kata baqa ataupun fana. Fana, baqa. Fana ni dia rasa semua tak ada kecuali Allah. Baqa, dia rasa semua ni adalah hakikatnya Allah, tapi ada makhluk, dan dia akan mengabdikan diri sepenuhnya kerana dia makhluk. Ini uraiannya panjanglah, saya tak nak pergi ke dalam situ, tapi nak sebut sini, ibadah ni rupanya adalah sayang yang memuncak, kemuncak kepada sayang. Sebab tu bila kita beribadah, kita nak ada perasaan sayang, nak ada perasaan merendah diri, nak ada perasaan rindu, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang rindu dan cinta kepada Allah, maka mereka itulah yang akan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah darjat akan naik lagi. Dia ada banyak istilah. Kalau Ibn Qayyim dia berkata 7 peringkat.
Dia ada bagi-bagi lagi, ikut definisi lah. Tapi dia punya hakikat lebih kurang sama lah. Dia ikut tengok siapa yang ulama hurai dia panjang-panjang. Ada ulama bagi 5, ada 3, ada 7 kan. Tapi dia punya tu sama. Yang paling tinggi lah ibadah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, Nabi kata, Allah firman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya dia ibadah pada aku. Apa maksud ibadah? Ibadah maknanya kenal Allah, sayang Allah. Kenal Allah, sayang Allah, sembah Allah. Kenal Allah, sayang Allah, sembah Allah. Tak ada dah. Yang lain tak ada dalam hidup kita ni. Itu dia digambarkan sebagai kan kalimat mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maknanya kita hanya mengambil Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai ilah kita. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi inilah perkara yang sebenarnya kalau kita mendalami maksud ibadah tu, dia ada peringkat-peringkat. Jadi kalau kita faham yang ini, baru kita tahu beza. Apa beza antara nabi-nabi yang ada? Contohnya Nabi Allah Ibrahim AS, contohnya Nabi Muhammad SAW. Ini dua orang manusia, makhluk Allah yang telah diberikan darjat yang paling tinggi. Apa darjat yang paling tinggi? Bukan hanya mendapat redha Allah, bukan hanya mendapat kita kata contoh yang baik, menjadi qudwah hasanah, tetapi dia menjadi kekasih Allah. Rapat sangat, dekat sangat dengan Allah, menjadi kekasih Allah. Ini dua orang yang mendapat title kekasih Allah. Kan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 123, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kemudian Nabi pun bersabda, Allah telah mengambil sebagai kekasih, telah mengambil aku, kata Nabi, sebagai kekasih, kan sebagaimana dia telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Jadi dua orang rapat makhluk, banyak-banyak makhluk ni, dua orang ni. Jadi contoh yang kita boleh tengok ni, dua orang ni paling contoh yang paling hebat dalam memenangi cinta Allah, mencintai Allah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sinilah kita lihat bagaimana kita nak jadikan sebagai contoh di mana kita. Jadi sebab tu kita lihat. Baik, hari ni kita nak tengok sikit insya-Allah tentang contoh-contoh mereka yang sayang pada Allah. Kita nak belajar supaya kita jadi manusia yang bukan saja redha Allah, tapi sayang ke Allah. Bukan saja kita mendapat redha Allah, tetapi kita sayang. Semua orang yang redha Allah, nak cari redha Allah, semua disayang. Jadi redha Allah ni menandakan kasih sayang Allah. Yang pertama sekali contoh ialah Nabi Musa AS. Banyak-banyak. Pertama kita mula dengan Nabi Musa. Nabi Musa AS Allah gambarkan dalam Al-Quran apabila dia berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wa ajiltu, aku bersegera, ilaika rabbi, menuju kepada Tuhan aku, untuk mendapat keredaan. Litarda, untuk mendapat keredaan. Jadi sikap orang yang sayang Allah ni, dia tak tangguh, dia tidak bertangguh dalam memenangi, mencari, mengejar sayang Allah. Dia tak bertangguh, dia buat secepat yang boleh. Dia buat kata Nabi Musa AS, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera menuju kepada Tuhan aku supaya Allah redha aku, supaya Allah redha aku. Jadi ungkapan bersegera ni adalah merupakan satu tahap cinta yang tinggi. Cinta yang tinggi. Jadi kalau kita bermalas-malas, kita bertangguh-tangguh, kita rasa tak apalah, cukuplah, level aku ni tak nak meningkat, kita tak nak meningkatkan amal kita, tak nak meningkatkan ubudiyah kita pada Allah, maknanya tertanda level cinta kita rendah. Berbanding dengan Nabi Musa AS dalam Quran, Allah gambarkan kan, aku bersegera. Maka siapa yang mencintai Allah, siapa yang sayang Allah, maka dia tidak akan sampai hati, tak sampai hati dia nak tunggu. Dia mencari, dia bekerja. Kan kalau ibadah tu dia bersegera. Kan kalau ibadah tu dia meningkatkan ibadah dia, makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ini orang yang sayang pada Allah, sifat dia macam itu. Maka setiap malam dia menanti, setiap malam ni macam malam ni. Nak malam ni, sekejap lagi malam ni, pagi lagi kan, malam nanti. Dia menanti menjelang malam. Kenapa? Sebab malam nanti dia nak bangun malam.
nak bangun malam, nak berdiri depan Allah, nak bercakap dengan Allah, nak merayu pada Allah, nak bertaubat pada Allah, nak menangis di depan Allah. Dia menunggu malam, rindu dengan malam. Siang ni bekerja, siang ni belajar, siang ni berjumpa dengan manusia. Siang kan, siang berjumpa dengan manusia sebagainya, bising kan, suasana macam-macam. Malam dia dengan Allah, maka dia rindu malam, rindu malam. Maka ketika sampai malam, maka dia berdirikan diri, dia mendirikan solat di hadapan Allah. Dia rindu nak malam, appointment malam dia rindu, ternanti-nanti. Macam pengantin yang nak kahwin kan, dia nak kahwin sangat dah kan, dah sayang sangat, dah suka sangat kan, ternanti-nanti hari yang hari pernikahan, hari perkahwinan, ternanti-nantinya. Macam itulah lebih kurang. Ini lebih lagi yang seorang hamba. Dan apabila subuh dah mula nak datang, maka dia rasa sedih. Dia rasa sedih sebab subuh dia akan meninggalkan malam. Jadi orang yang sayang Allah ni, malam ni penuh. Macam Nabi SAW, penuh malam dengan ibadah, sembahyang, puasa. Kita malam penuh kan, tidur. Siang letih tak? Letih. Tapi malam dia bangun, kerana dia sayang ke Allah. Jadi apa kata Nabi Musa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera menuju kepada Tuhan aku, supaya aku diredai oleh Allah. Jadi kita kena bersegera. Jadi kalau kita nak tahu kita punya cinta, kita sayang kita ke Allah ni okey tak okey, tengoklah macam mana kita bersegera tak dalam beramal. Maka di sinilah kita lihat, apabila Nabi Musa AS bercakap begitu, maknanya dia sangat sayang pada Allah, bersegera. Maka siapakah yang menjadi pemilik cinta kita pada hari ini? Soalan, kita bersegera pada mana? Kita bersegera pergi kerja, kita bersegera kan, bersegera ada meeting, bersegera jaga kan, ada kawan-kawan, bersegera panggilan manusia, kita segera. Maka apabila kita lihat cinta kita, sayang kita, di mana kita bersegera menyahut panggilan tadi, maka di situlah cinta kita terletak kat situ. Baru kita tahu kan kita ni macam mana di sisi Allah. Jadi kita nak kena usaha lagi. Bukan banyak kita ni teruk sangat dah, Allah pilih kita. Kita dengar kuliah ni pun, tazkirah ni pun Allah pilih dah. Maka seseorang yang sayang kepada Allah akan segera menemuinya. Dan apakah bukti segera tadi? Kita sayang ke Allah, kita rindu nak rokok kat dia, nak sujud kat dia, rindu nak bercakap dengan dia, rindu sangat ke Allah. Nak malam ni nak jumpa Allah ni, malam ni nak bersolat ni, nak sujud kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun tundukkan kepala dia pun sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dan kita fahamlah, inilah kedudukan para nabi dulu, Musa alaihissalam. Dan begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tengok macam mana Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sayang sangat pada Allah. Wa qala, maka dia berkata, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini surah As-Saffat ayat 99. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kata Ibrahim, aku pergi kepada Tuhan aku. Zahibun, aku bergerak kepada Tuhan aku. Ila rabbi sayahdin, dan dia pun memberikan hidayah pada aku. Maknanya orang yang sayang Allah ni, dia nak mendekati Allah, maka Allah akan memberikan hidayah pada dia. Hari ni kita sembahyang pun lebih kurang aja, kita puasa semalam dengan puasa hari ni sama tak? Ke lebih baik puasa hari ni daripada semalam? Jadi kita tengok. Jadi kita lihat hari ni bagaimana kita tanya diri kita, pernah tak kita cakap dalam hati kita, aku datang padamu ya Allah, aku datang padamu wahai Tuhanku, aku datang padamu ya Rabbi, aku datang. Jadi Nabi Ibrahim kata, aku datang padamu ya Allah. Nabi Musa kata, aku bersegera padamu ya Allah. Ini tanda cinta. Dan begitu juga kita lihat bagaimana pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i, apa kata Nabi? Dan dijadikan permata hati aku. Permata hati maksudnya sesuatu yang amat bernilai, amat berharga. Permata kepada hati aku adalah dalam solat. Perkara yang paling mengembirakan aku, perkara yang paling berharga, bernilai pada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam solat, ada dalam sembahyang.
Jadi beliau tidak melihat dunia ini memenuhi kesenangan dia. Dia tidak melihat bahawa apa yang ada ni memenuhi kegembiraan dia. Kegembiraan dia ialah dia berdiri solat di hadapan Allah. Ini Nabi SAW. Kita hari ini gembira di depan apa? Di depan manusia, depan anak-anak. Anak-anak tak balik raya, kita rasa sakit hati kita, kan? Susah hati kita. Cucu tak dapat jumpa cucu, kan? Jadi kita rasa susah, tak dapat jumpa suami, isteri, tak dapat jumpa kawan-kawan, rasa susah, rasa tidak selesa, kan? Tapi bila solat kita rasa apa? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, kan, ketika solat, maka dia sayang sangat ke Allah. Maka Nabi gambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad, hadis sahih. Maka kata Nabi apa? Pendengaran aku, penglihatan aku, otak aku, tulang-tulang aku, dan seluruh sel yang ada pada aku khusyuk tunduk padamu masa solat. Masa solat, pendengaran dia, penglihatan dia, berfikir, otak dia, akal dia, seluruh sel, bukan kata dan setakat anggota, seluruh sel semua khusyuk tunduk pada Allah. Ini Nabi sebut. Ini benda yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling Nabi suka sekali. Solat, dia nak berjumpa dengan kekasih dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang sayang Allah ni, dia macam gitu, kan. Jadi pernah tak kita merasai ketika kita rokok contohnya, kan, kita merasa khusyuk, tulang kita khusyuk, kan, tubuh badan kita tunduk pada Allah, rasa kita sedang tunduk pada Allah. Kerana Nabi SAW tidak cakap yang lebih-lebih. Nabi memang cakap apa yang berlaku. Contoh, kita tengok diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, mengatakan ketika Nabi solat. Ni nak cerita pasal Nabi solat ni, menunjukkan seorang yang kasih, yang cinta kepada Allah, yang amat, yang tinggi cintanya tadi itu. Maka kami mendengar Nabi SAW ketika melakukan solat, ketika Nabi solat, di dada baginda gemuruh, dada dia berbunyi, bergemuruh. Gemuruh macam kita kata berdegup dengan kuat, kan? Seperti gemuruhnya periuk air panas. Jadi dada Nabi ni bergemuruh, bahagia, seronok. Macam kita seronok sangat. Ada orang tengok bola, kan, tengok bola, tiba-tiba orang skor, tim dia skor, so seronok sangat, kan. Dia punya dada dia sampai, kan, kencang, berdegup kencang kita heart attack, kan, mati, kan, sebab seronok sangat. Jadi Nabi kata sahabat, apabila dia solat, dada dia berdegup kuat, duk kuat, kan, seolah-olahnya seperti digambarkan seperti gemuruhnya, kan, kuatnya bunyi air yang panas mendidih, kan. Akibat kenapa gemuruh tadi? Kenapa? Kerana Nabi menangis, kerana baginda menangis. Jadi dia dada dia kencang sebab dia menangis bahagia. Manusia ni kalau sedih pun menangis, kalau seronok sangat pun menangis. Ini menangis bahagia, baca sambil menangis. Nabi SAW, itulah khusyuk, itulah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa contoh solat Nabi, kan. Nak katakan Nabi ni sayang ke Allah, sangat sayang ke Allah. Maka dikabarkan oleh sahabat Nabi Huzaifah al-Yaman bin Yaman radhiyallahu anhu telah berkata, ketika aku melakukan solat bersama Nabi, aku semayang bersama Nabi pada suatu malam, sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memulakan pembacaannya dengan surah Al-Baqarah. Lepas baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib, sampai habislah. Maka aku cakap dalam hati, kata Huzaifah, tentu nanti baginda habis ayat ke-100, rokoklah, kan. Maka bila sampai ke ayat ke-100, baginda tidak berhenti, terus baca. Ni sembahyang malam ni, Nabi sembahyang seorang-seorang, sahabat ikut. Allahu Akbar, Nabi sembahyang, sahabat-sahabat ikut. Sahabat-sahabat ikut Nabi sembahyang. Jadi bila sampai ke ayat yang ke-100, Nabi terus. Oh, mungkin Nabi akan baca Al-Baqarah untuk rakaat, satu rakaat kot, kan. Tetapi lepas baca tu, kan, beliau tak rokok, baca lagi, kan, masa surah
sampai surah An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, dan terus sampai habis. Dan dia baca bukan baca laju macam kita nak baca laju. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita baca laju kan. Bersambung-sambung. Kadang-kadang satu ayat tu tak ada titik kan. Tapi Nabi baca perlahan, tertil kan. Dan beliau bila melewati, bila melalui ayat-ayat yang bertasbih, maka beliau tasbih. Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah kan. Tasbih, puji Allah. Dan membaca dengan perlahan. Dan bila beliau melewati ayat-ayat doa, maka beliau pun berdoa. Bila ayat berkenaan ta'awuz, auzubillahi minasyaitanir rajim, minta berlindung daripada syaitan dan Allah, daripada segala syaitan sebagainya, maka beliau akan rokok, beliau akan berta'awuz. Jadi Nabi baca dengan tertil. Bila Allah cerita pasal syurga, Nabi minta supaya dapat syurga. Ya, bila baca tentang doa, Nabi berdoa kan. Kemudian barulah baginda rokok. Dapat berapa surah tu baru rokok. Dan maka dia akan baca Subhana Rabbiyal Azim. Dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal Azim. Maka rokoknya, kata Huzaifah, ni sembahyang malam bukan sembahyang fardu kan, sembahyang malam. Maka rokoknya sama seperti beliau berdiri, sama panjang macam berdiri tadi. Rokok Nabi. Kita rokok ni pening kepala lah kan, sakit pinggang lah. Tak, Nabi tak kira sakit pinggang, pening kepala. Dia rokok sebab sayang ke Allah. Sayang, dia rasa nikmat. Lalu lepas itu habis, maknanya lebih kurang panjang sama, lebih kurang masa berdiri tadi. Maka baginda pun mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kan, Allah yang mendengar orang bunyi dia. Kemudian beliau pun berdiri seperti lama rokok tadi. Berdiri pun lama macam rokok. Apa yang dia baca, dia doa, dia rasa sebagainya tu kan. Maknanya nak tunjukkan Nabi menikmati kan, menikmati bersama Allah, tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah. Kemudian selepas itu kan beliau bersujud. Allahu Akbar. Dah lama tadi, lama macam rokok. Beliau bersujud, baca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Wa bihamdi, kita yang tambah wa bihamdi kan. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Dan lama beliau sujud itu sama macam lama dia berdiri, sama macam lama berdiri. Bayangkan, lama sujud sama macam berdiri, lama rokok sama macam berdiri, lama iktidal sama macam berdiri. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sembahyang lama macam itu, lama rokoknya, lama sujudnya, kecuali dia menikmati sembahyang. Dia rasa bahagia sembahyang, dia rasa seronok sembahyang. Tidak ada seorang pun yang boleh berdiri selama itu kecuali dia menikmati apa yang dia buat. Macam kita lah, kita seronok masa bila? Setengah kita seronok masa main game. Main game ni berjam-jam kan, berjam-jam, kadang berhari-hari main game. Kalau cuti itu berhari-hari. Ada orang seronok dengan baca novel. Baca novel ni kan berhari-hari baca novel. Ada orang seronok dengan main bola. Ada orang seronok dengan movie, tengok movie berjam-jam, 3 jam, 4 jam, sambung lagi. Jadi kita lihat, dan tidak ada seorang pun yang mahu berdiri selama itu kecuali dia menikmatinya dan dia merasa dekat dengan Allah. Dia rasa dekat dengan Allah, dia rasa sayang Allah. Ini contoh Nabi, ini kekasih Allah. Kekasih Allah. Jadi kita hari ini macam mana? Kita tengok bagaimana kita hari ini nak kena rasa. Sebab tu Nabi kata apa? Yang paling berharga, permatalah yang ada dalam hidup aku ini ialah solat. Aku bersolat. Jadi sebab tu kita hari ini yang paling berharga apa? Mungkin masa buka puasa, masa makan, mungkin masa bersama dengan kawan-kawan. Jadi kita lain. Yang kita sayang bukan Allah lagi, kan? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita bahawa perkara yang paling Allah suka pada hamba-Nya, perkara yang paling Allah suka pada hamba-Nya, apa dia kata? Perkara yang paling Allah suka pada hamba-Nya ialah mati syahid. Maknanya hidup dia untuk Allah, mati dia pun untuk Allah. Orang yang mati syahid, dia bukan boleh dapat title mati syahid, melainkan hidup dia tu untuk agama Allah, berjuang pada agama Allah, baru dia dapat mati syahid. Kata Allah tak bagi. Jadi
Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan demi jiwaku yang padanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, demi jiwaku yang ada pada Allah, aku ingin ketika aku mati pada jalan Allah. Nabi nak mati pada jalan Allah. Maksudnya mati bukan mati biasa, mati syahid pada jalan Allah. Lalu aku dihidupkan kembali. Mati, sakit tak mati? Sakit, tapi mati tak apa, hidup semula. Kemudian aku mati lagi, hidup semula, mati lagi, hidup semula di atas jalan Allah. Ini Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mati pada jalan Allah inilah perkara yang Allah senang, Allah redha. Orang yang memperjuangkan agamanya, dinnya, pada dirinya, keluarganya, pada orang-orang dekat dengan dia, saudara dia, pada masyarakat, pada dunia. Ini nak tunjukkan sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat, benda yang dia suka ialah berjuang pada jalan Allah. Berjuang. Dan apa makna berjuang pada jalan Allah? Maknanya ialah akan mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kita supaya berdoa. Doa ni panjang, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba. Ayat doa ni panjang, saya bacakan maknanya lah. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepadamu, dan berilah cinta orang yang dicintai olehmu, dan berilah kebaikan kepadaku di sisimu. Ya Allah, apa yang kau berikan kepada aku dan aku senangi, maka jadikanlah kekuatan bagiku untuk melakukan apa yang kau sukai. Kalau Allah bagi rezeki kita, ya Allah, jadikanlah untuk apa, guna untuk apa yang kau suka, yang kau redha. Ya Allah, apa yang kau jauhkan dariku dan apa yang kau senangi, maka jadikanlah yang kelapangan daripada apa yang kau sukai. Kalau ada benda yang kau ambil daripada aku, nikmat apa sebagainya, yang kau jauhkan daripada aku, apa yang ku senangi, yang aku suka, nikmat tadi, maka jadikanlah kelapangan. Ya Allah, jadikan kelapangan supaya aku cinta kepada engkau, dan supaya engkau cinta kepada aku. Gitu kan doa tu. Jadi doa ni lah Nabi gambarkan bahawa kita minta Allah sayang kita. Kita minta kita sayang Allah. Kita minta apa yang Allah ambil daripada kita yang kita sayang, janganlah menyusahkan hati kita kehilangan tadi, tapi kita sayang pada Allah dan kelapangan pada hati kita. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni kuncinya setelah dikenal Allah, setelah dia jadi sebagai Rasul, dia adalah orang yang paling kuat imannya, paling kuat takwanya, paling kuat kita kata mengenal Allah tadi paling hebat, maka dia lah paling sayang pada Allah. Kita nak kena ikut dia. Baik, kita tengok para sahabat pula. Para sahabat, tengok para sahabat. Dan contohnya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Macam mana sahabat-sahabat sayang Allah, Dia telah bercerita kepada dirinya, dia kata, aku melihat sahabat di Mekah diseksa. Jadi kata Uthman bin Maz'un ini, dia kata apa? Bahawa sahabat-sahabat diseksa. Bilal kena seksa, Yasir kena seksa, contohnya kan. Sahabat-sahabat lain, Khubayb kena seksa. Maka dia dapati setiap kali sahabat kena seksa, maka sahabat itu semakin dekat dengan Allah. Makin diseksa, makin dipukul, makin dekat dengan Allah, makin takarub dengan Allah. Jadi dia tak rasa tu. Sebab dia tak kena seksa. Dia sahabat yang tidak kena seksa. Dia kata, jadi aku dapati sahabat-sahabat Nabi ni, dia lah salah seorang ni kan, yang kena seksa ni makin kuat, imannya lebih kuat daripada aku. Aku ni tak rasa. Nampak dia sayang Allah, nampak dia dekat dengan Allah, takarub pada Allah. Lagi kena pukul, lagi dia kuat iman dia pada Allah. Lagi kena seksa, lagi dia kuat cinta dia kepada Allah. Jadi dia kata, aku melihat sahabat-sahabat bila diuji dengan susah, makin dekat dengan Allah, tapi aku tak kena pukul, aku tak kena seksa. Contohnya kata Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, mengapalah mereka dapat pahala lebih, sedangkan aku tak dapat macam mana yang mereka dapat. Dia cakap kat diri dia, kan? Kenapalah mereka dapat lebih dekat dengan Allah, dengan sebab ujian tu mereka lebih dekat dengan Allah. Jadi sahabat ni rasa dia jauh. Dia tengok Bilal kan, Bilal kena seksa kan. Dia tengok Bilal boleh ahadun menangis, Nabi pun menangis tengok Bilal kan. Dia pun menangis tengok Bilal. Tapi bila dia tengok Bilal semakin kuat dengan Allah, makin khusyuk, semakin sayang ke Allah, dia rasa macam seperti seolah tak diuji lah, macam gitu kan. Maka aku pergi kepada Al-Walid. Al-Walid ni siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ini
adalah merupakan orang yang menjaga dia, yang menjadi memberi perlindungan pada dia lah, dia punya tribe dia lah. Kan dia kata, wahai Walid, aku kembalikan perlindungan yang kamu beri pada aku. Maksudnya aku tak nak dah engkau tolong aku. Engkau tak payah lindung aku, tak tolong aku. Kalau aku kena pukul, biar. Tak nak lindung. Maka kata Al-Walid, kan, engkau dah jumpa orang yang lebih kuat daripada aku ke nak melindungi kau? Ataupun orang yang lebih hebat daripada aku ke yang nak melindungi kau? Maka aku menjawab, ya. Maka Walid heran, siapa yang lebih kuat daripada aku ni, kan? Maka dia kata, Allah. Perlindungan Allah, dia kata. Maka dia pun, tak apalah, kalau kau nak gitu, tak apalah, Walid pun biarkan. Maka Osman lepas daripada terus pergi ke tempat orang Quraisy berkumpul, kafir musyrikin. Maka ketika itu ada seorang bernama Labib, seorang penyair. Jadi penyair, dia sedang baca penyair. Semua orang dengar dia. Dia seorang penyair yang terkenal, yang hebat lah. Maka dalam lantunan syair itu dia kata apa? Bukankah segala sesuatu selain Allah itu batil? Bukankah segala sesuatu selain Allah itu batil? Jadi selalunya kan orang-orang yang baca syair itu tak ada orang interrupt, tak boleh interrupt, sebab dia nak kena habiskan ayat dia barulah maknanya nampak, kan. Jadi semua dengar, adabnya dengar. Jadi kata Osman ni, kan, benar dipotong, kan. Bukankah segala sesuatu selain Allah ni batil? Benar, kata Osman. Kemudian Labib pun tak tahulah, kan. Dan segala sesuatu pasti hilang binasa. Segala sesuatu pasti hilang. Maka dia kata, engkau bohong. Syurga tak hilang, syurga tak habis. Dia kata, syurga tak habis, engkau bohong. Maka Labib tengok kepada Osman. Dia kata, aku tengah baca syair ni, yang kau potong-potong pasal apa? Aku tak habis cakap lagi, kan. Sejak bila penyair-penyair ni boleh dipotong cakapnya, boleh disampuk, di-interrupt, kan? Sejak bila? Maka orang-orang Arab Quraisy kata, wahai Labib, engkau biarkanlah dia, sebab dia mendapat perlindungan daripada Al-Walid bin Mughirah. Dia mendapat perlindungan daripada Al-Walid bin Mughirah. Engkau biarkanlah dia. Maka Osman bin Maz'un kata, tidak, aku telah kembalikan perlindungan aku. Maksudnya Walid tak akan jadi pelindung aku. Bila dia cakap macam gitu, semua pukul dia. Pukul dia sampai mata dia keluar darah. Mata keluar darah. Lalu Walid datang. Walid dah daripada jauh, tengok orang pukul dia, kan. Tapi dia tak buat tak kacau lah. Dia tak kacau lah sebab dia dah pulang balik perlindungan tadi. Datang. Kau tengok, kau dah tak dapat perlindungan aku, dia gelak, kan. Dulu kau orang tak kacau, sekarang orang kacau kau. Apa kata Osman bin Maz'un? Dia kata apa? La, dia kata, tidak. Wallahi, sesungguhnya perlindungan Allah lebih kuat daripada engkau. Kedua mata aku ni sihat dan rindu menerima apa yang ada. Jadi bila dia kena pukul tu, dia rasa dia lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Dia rasa Allah SWT melindungi dia. Sebab bila dia menerima bala, menerima bencana, dia masih lagi boleh beriman, boleh yakin, boleh bersama, boleh sabar, boleh redha dengan Allah. Jadi orang beriman ni, bila dia kena pukul ni, sahabat-sahabat ni kena pukul, makin kena pukul, makin dia sabar, dia makin dekat dengan Allah. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah. Minta maaf, bukan dia jumpa Rasulullah, Rasulullah datang, Rasulullah pergi ke dia. Maka Rasulullah pun meletakkan tangan dia dekat mata. Rasulullah pun berdoa. Maka mata Osman bin Maz'un sembuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, Naim dan Baihaqi. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi sampai peringkat bila tidak diuji, dia rasa apa? Jauh daripada Allah. Kita macam mana? Seorang lagi sahabat namanya Abdullah bin Jahsy, radhiyallahu anhu, ketika perang Uhud. Jadi Abdullah bin Jahsy ini ketika perang Uhud, sebelum perang semua doa. Ini doa orang yang berjihad ni mustajab. Sebab tu kalau tuan-tuan berjihad, berdakwah, berjuang, doa-doanya mustajab. Jadi sahabat-sahabat berdoa sebelum perang tu, dia berdoa. Maka ketika berdoa, dia kata apa? Ini doa sahabat, dengar doa ni. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ya Allah, kami minta padamu, ya Allah, jika kami bertemu dengan musuh besok, kalau jumpa besok musuh, berikanlah aku musuh yang paling kuat, yang paling garam, yang paling ganas, paling kuat, paling garam, yang paling ganas. Aku memerangi kerana-Mu, aku lawan kerana Engkau, ya Allah.
dan ia memerangi aku, lalu dia menyerang aku, kemudian dia potong hidung aku, dia potong telinga aku. Nampak? Dia minta potong hidung dan telinga. Potong hidung aku, potong telinga aku. Kemudian ketika aku bertemu dengan kau, bila dah ke akhirat jumpa dengan kau, maka engkau bertanya, wahai Abdullah, apa yang jadi kepada hidung dan telinga kamu? Maka aku menjawab, hidung aku, telinga aku terpotong kerana engkau ya Allah, kerana Rasulullah ya Allah. Maka engkau akan jawab, benar, engkau benar. Ini sahabat-sahabat doa macam itu. Doa supaya bukan doa minta hidung potong, telinga potong, doa membinasakan diri, bukan. Maksud di sini ialah doa supaya boleh memenangi redha Allah, boleh mendekati Allah, sayang ke Allah. Maknanya kalau Allah bagi hidung putus, telinga putus, kan, tapi engkau sayang ke aku ya Allah, tak apa hidung aku putus. Dia bukan doa bunuh diri, bukan. Jadi kita kena faham maksud bagaimana yang digambarkan oleh sahabat tadi. Supaya bila ke akhirat nanti aku datang, kan, aku bawa hidung yang terputus, telinga terputus ni, engkau tanya pada aku, kenapa hidung kau, kenapa telinga kau? Maka aku menjawab, Allah Maha mengetahui, kan. Aku menjawab, ya Allah, ni putus ni sebab aku berperang, dan kemudian aku perangkan engkau ya Allah. Maka engkau benar, engkau benar. Benar kerana Allah. Ada seorang sahabat bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia ni antara orang kaya. Dia ada kebun. Kalau kebun dekat Madinah, dia kebun terbesar. Abu Dahdah ni terbesar di Madinah. Dia ada 600 pokok kurma. Pada masa tu 600 ni banyak lah dulu. Ketika ia sedang duduk bersama Nabi, maka turun satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Baqarah ayat 245. Saya baca makna dia. Baqarah 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Menafkahlah, berinfak. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepada apa yang diinfak tadi dengan gandaan yang banyak. Maka dia berkata kepada Rasulullah, bila ayat tu turun, kan, dia terasa, kan, ayat tu turun kat dia. Jadi sebenarnya bila kita baca Quran, sebenarnya Allah nak bercakap pada kita. Sahabat bila ayat Quran turun, dia terasa ayat Allah sedang bercakap pada dia, berfirman pada dia, sedang menegur, menasihati dia. Maka dia kata, ya Rasulullah, apakah Tuhan menginginkan antara kita dengan perniagaan yang baik? Apakah, kan, Allah nak meniaga dengan kita? Pinjaman, Allah sebut pinjaman ni, pinjaman, qardun hasan, kan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam benar, wahai Abu Dahdah, benar. Maka kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, engkau bentangkan tangan kau. Dia minta Rasulullah bentang tangan dia, kan. Maka Rasulullah pun bentangkan tangannya. Abu Dahdah pun letak tangannya di atas tangan Rasulullah SAW. Dan kemudian kata, ya Rasulullah, aku belanjakan pagar aku, maknanya kebun aku, untuk Tuhan. Aku bagi semua kebun aku pada Allah. Semua kebun aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perniagaan dia. Aku bagi semua kebun aku. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kita, kan, Nabi sebut ayat Quran, kita tersentuh, kita pun minta Rasulullah jawab, cakap jelas, kan. Oh, alangkah indahnya, kan. Tapi Nabi dah tak ada, kan. Nak sebut kat sini, kan, sahabat-sahabat dia minta Rasulullah pegang tangan, ulur tangan dia, berdepan membentangkan tangan dia. Dia pegang tangan Rasulullah. Boleh pegang tangan Nabi, kita mana nak pegang, Nabi dah meninggal. Tapi kita ada Allah, kan. Jadi, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku berikan pagar aku, maknanya aku berikan semua kebun aku kepada engkau, ya Rasulullah. Habis cakap macam itu, dia pun minta izin, dia keluar, pergi balik rumah dia, pergi jumpa isteri dia dengan anak dia. Dia suruh anak, mari sini, isteri aku, anak aku, kita keluar daripada tempat ni. Kenapa? Kan, aku telah memberikan kebun ni kepada Allah. Jadi isteri dengan anak dia pun keluarlah. Dia kata, panggil anak-anak kita, keluar. Jadi tengah keluar tu, anak dia tengah makan kurma daripada kebun dia. Tengah makan kurma. Dia kata ke anak dia, dari isteri dia kata, baiklah. Isteri ikut cakap dia pun keluar. Dia kata, dia kata, keluarkan kurma. Ini milik Allah ni, milik Allah, bukan kita punya ni, Allah punya. Subhanallah. Ini hadis riwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini sahabat-sahabat sayang ke Allah sampai macam tu.
Bila turun ayat tentang pinjaman, tentang infak kepada fisabilillah, kan, terus sahut sebab dia sayang ke Allah. Kalau tak sayang ke Allah, dia sayang kebun lebih daripada sayang ke Allah, tentulah dia ada satu reservation, kan. Abdullah bin Huzaifah As-Sami radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ni sahabat Nabi. Ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketumbukan tentera Islam ditangkap. Dia ditangkap. Ada 20 orang sahabat kena tangkap oleh Rom, tentera Rom. Di Rom ni Kristian, Jadi dia telah dibawa ke depan Raja Rom dengan 20 tawanan sahabat-sahabat yang lain. Maka dia tanya kepada Abdullah bin Huzaifah, dia kata, "Engkau ni ketua ke? Engkau ketua ke? 20 orang ni, adakah kau yang ketua?" Maka dia, "Ya, saya ketua." Maka raja pun berkata, "Aku nak engkau masuk Nasara, masuk Kristian. Jadi orang Nasrani. Tinggalkan agama kamu." Maka dia kata, "Wallahi, walaupun kau bunuh aku tak akan meninggalkan agama aku," kata Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka raja berkata, "Aku bagi sebahagian daripada kerajaan aku kepada engkau. Masuk agama ini. Aku bagi engkau sebahagian daripada kerajaan aku." Kenapa raja nak sangat orang sahabat masuk Kristian ni? Sebab bila sahabat masuk Kristian, sahabat ni kenal Nabi, kenal kekuatan dia, kenal pengaruh dia. So dia boleh gunakan sahabat ni untuk nak kalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kalahkan Islam. Macam kita lah hari ni, dia bagi tawaran macam-macam. Tawaran dengan pangkatnya, tawaran dengan jawatannya, kedudukannya, macam-macam dia bagi, dengan gelarannya, Tan Sri lah, Datuk Sri lah, macam-macam dia bagi tawaran-tawaran. Kenapa? Dia nak adalah hudang dia, kan. Jadi Raja Rom ni kata, "Aku bagi sebahagian daripada kerajaan aku. Engkau keluar daripada Islam, engkau masuk agama aku, agama Kristian." Maka sahabat menjawab, Allah kata apa? "Demi Allah, walaupun kau bagi kerajaan kau dan semua kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Arab, aku tak akan meninggalkan agama Muhammad, walaupun seujung kaki, sikit pun aku tak nak tinggalkan. Kalau mati itu akan bunuh kau." Maka kata, "Kau nak bunuh, bunuhlah." Maka mereka pun seret dia, kemudian disalib, diikat tangan kaki dia, disalib, kemudian panah tangannya, dua-dua tangan kena panah, tangan dia kena panah, kemudian panah kakinya, kaki dia kena panah dua-dua. Maka raja kata, "Keluarlah kamu daripada agama kamu, masuk agama aku." Maka Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu sebagai dia kata, "Walaupun engkau buat apa pun aku takkan ni, tinggalkan Islam." Maka ketika itu raja kata, "Turunkan dia daripada salib." Kemudian dia kata, "Bawakan satu periuk besar dan kemudian masukkan minyak dan air, rebus, didihkan, kita akan rebus dia orang ni hidup-hidup." Maka sahabat pun mendatangkan 2 orang sahabat Abdullah bin Huzaifah, 2 orang tawanan, dia tarik 2 orang tawanan. Dia kata, "Masuk dalam agama nasi." Semua tak nak, campak 2 orang mati, dibakar hidup-hidup. Dan kemudian selepas itu mereka pun mati, dan akhirnya dia pun nak lakukan kepada Huzaifah, Abdullah bin Huzaifah, Ibn Huzaifah. Ini dia kata apa? Masa dia nak campak tu, dia pun menangis. Dia menangis. Maka kata tukang campak tu, dia dah menangis lah, dia nak ikut kita. Maka apa kata raja? "Turunkan dia, bawa sini." Kenapa kau menangis? Adakah kau takut mati? Kau nak masuk agama Kristian? Maka dia kata, sebenarnya dia kata, apabila aku melihat puyuk besar ni, dia kata bencana besar ni, maka aku membayangkan aku ada satu nyawa je. Kalaulah aku membayangkan, kalaulah aku ada 1000 nyawa, 100 nyawa, ataupun sejumlah rambut aku nyawa ni, maka dia kata itu alangkah lebih baiknya. Tapi aku hanya 1 nyawa je, dia kata. Jadi bila mati ni habis, tak boleh lagi nak buat, tak boleh nak buat. Maksudnya tak boleh dah nak berhadapan dengan kesusahan tadi. Maka dia kata, kan, maka inilah yang digambarkan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah tadi, Ibnu Huzaifah tadi, mempertahankan agamanya besarnya sampai apa yang dihajatkan ialah untuk syahid. Jadi di sini kita lihat bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana dia boleh berada dalam keadaan begitu sekiranya dia tidak mencintai
mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita macam mana kita? Kita susah sikit dah kan, kita dah tinggalkan kewajipan-kewajipan Allah. Bila sakit sikit, sembahyang pun tinggal. Sakit sikit, puasa pun tinggal. Sakit sikit, dakwah pun tinggal kan. Sakit sikit, tidak ikut program kan. Tarbiyah pun tinggal. Jadi kita lihat, kita hari ini tidak ada kekuatan sayang pada Allah. Sebab tu kita tak sanggup, tak mampu kan. Banyak lagi contoh-contoh di sini. Saya nak buat contoh satu tabi'in pula tabi'in. Ada sahabat dia lagi contoh sebab masa. Ada seorang tabi'in namanya Junaid kan, Al-Junaid Al-Baghdadi rahimallah. Ini tabi'in. Ini tabi'in. Satu hari kan, Al-Junaid rahimallah dengan beberapa orang kawan-kawan dia tabi'in bincang-bincang, siapa yang lebih banyak sayang ke Allah, siapa lebih tinggi, apa sifat-sifat orang yang sayang pada Allah. Ini tabi'in. Maka ada di kalangan mereka kata, orang yang banyak qiyamul lail, orang banyak sembahyang malam, tentulah dia sayang Allah. Banyak sembahyang malam, maka tentu dia sayang Allah. Kemudian yang lain pula kata, tentulah orang yang bergaul dengan orang yang taat, orang yang berkawan dengan orang soleh, yang menjauhi orang fasik, orang yang mendurhakai Allah, tentu dia lebih sayang ke Allah. Sampai kepada Al-Junaid Al-Junaid Al-Baghdadi. Mereka bertanya, apa pendapat kamu wahai Al-Baghdadi, orang yang daripada Iraq apa pendapat kamu? Maka Junaid berkata, dengar kata Junaid ini tabi'in, salah seorang alim, salah seorang yang berilmu, yang bertakwa. Orang yang cinta kepada Allah adalah hamba yang meninggalkan dirinya. Maknanya dia tidak melihat dah kepentingan diri dia. Dia memastikan apa yang Allah nak, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, apa yang Allah SWT suka, redha, itu dia tengok. Dia tinggalkan diri dia. Lagi banyak perkara yang kita redha pada Allah tadi, yang kita tinggalkan diri kita, mengutamakan Allah tadi, maka lagi kuat cinta dia. Kemudian orang itu selalu menyebut-nyebut nama Allah, selalu berzikir, selalu dalam keadaan teringat Allah, selalu dalam keadaan berzikir pada Allah, selalu dalam keadaan berfikir tadi, dan melakukan haknya. Apa yang Allah perintah, dia buat semua. Apa Allah perintah, dia buat semua. Maka dia melihat musyahadah Allah dengan hati. Hatinya dapat menyaksikan Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Sebab dia musyahadah ni, dia berkenalan dengan Allah ni, dia kenal sifat Allah, perbuatan Allah. Itulah yang menyebabkan sayang pada Allah. Maka dia bercakap, jika dia bercakap, mana kita bercakap maka jika dia bercakap dengan Allah. Bila dia bercakap, sebenarnya dia bercakap dengan Allah. Hakikatnya dia sedang bercakap dengan Allah. Walaupun bercakap dengan Allah, hakikat dia sedang bercakap dengan Allah. Dan jika dia berbicara dengan manusia lain, maka dia berzikir padanya. Bicara itu adalah zikir. Zikirnya apa? Tazkirah, peringatan, nasihat, dakwah, itu semua zikir. Quran, itu semua zikir. Jadi dia bercakap dengan orang, maka dia akan berzikir. Maknanya dia mengingati Allah juga. Maka jika dia bergerak, dia melakukan sesuatu, maka bergerak dengan perintahnya. Allah perintah dia bergerak. Allah suruh buat ini, dia bergerak. Allah suruh tinggalkan ni, dia tinggalkan. Dia pergerakan itu perintah Allah. Ini orang sayang pada Allah. Kemudian jika ia tenang, dia tenang bersama Allah. Dia hanya akan tenang bersama Allah. Ini orang sayang ke Allah, dia tenang bersama Allah. Bukan tenang bersama duit, bukan tenang bersama sihat, bukan tenang bersama keluarga, tenang bersama Allah. Maka ia milik Allah, dia rasa dia milik Allah, untuk Allah dan bersama Allah. Sentiasa dia rasa dia milik Allah, dibuat sesuatu untuk Allah dan sentiasa bersama Allah. Ini pandangan Junaid. Jadi nak tunjuk sini, orang yang paling sayang kepada Allah SWT ni bukan orang yang sembahyang tapi lalai, bukan yang puasa tapi tak ikhlas dan sebagainya. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan, ada banyak lagi. Saya nak bacakan satu lagi, iaitu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia bukan tabi'in, dia bukan tabi'in, bukan, dia kemudian. Tapi dalam kata-kata ni ada pengajaran. Kita cuba tengok. Maka Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, sungguhnya kat dunia ni ada syurga. Siapa yang belum masuk dalam syurga itu, maka dia tidak akan masuk kepada syurga akhirat. Maka kawan-kawan dia bertanya, apakah syurga dunia itu?
Maka dijawab, syurga dunia itulah mengenal Allah. Sungguhnya mengenal Allah itu syurga, nikmat, iaitu ma'rifatullah. Kemudian bukan kenal saja, cinta Allah, sayang pada Allah. Dan kemudian rindu pada Allah, sayang pada Allah, rindu pada Allah, dan berlemah lembut pada Allah. Maknanya menjaga adab, akhlak di hadapan Allah. Itu syurga dunia. Kemudian dalam kesempatan yang lain dia berkata, betapa merananya penduduk dunia yang meninggalkan dunia. Kan, tidak pernah merasakan yang termanis daripada ini. Apakah yang termanis dalam dunia? Kan, merana penduduk dunia. Kita hidup kat dunia ni, kata Ibn Taymiyah, merana. Sebab apa? Kita tak rasa lagi apa dia yang ternikmat, paling nikmat sekali, paling manis sekali dalam dunia ini. Maka apakah yang termanis, yang paling lazat dalam dunia ini? Maka dia jawab, manisnya bermesra dengan Allah, manisnya bersama Allah, mendekati Allah. Manisnya, lazatnya, halawatul iman tadi, bersama dengan Allah, bermesra dengan Allah SWT. Kemudian dia juga berkata, sesungguhnya banyak masa, banyak waktu yang telah melewati hati kita. Sekiranya penduduk syurga merasakan apakah yang dirasakan daripada manisnya dekat dengan Allah tadi, itu pun sudah cukup sebagai nikmat mereka dalam syurga. Jadi nikmat kita merasa dekat dengan Allah, manis, lazat berdekat dengan Allah, itu pun sudah cukup untuk seorang ahli syurga. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, saya rasa itulah sikit sebanyak apa yang mampu saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya ada lagi bagaimana cara kita nak capai, macam mana proses. Jadi mungkin insyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung nanti, sebab saya nak kena pergi malam hari ni, ada satu sidang media dan ada beberapa appointment, saya nak kena gerak dah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kita untuk sama-sama dapat meneruskan amalan kita di akhir-akhir Ramadan ni, dengan kita cuba mencapai cinta Allah. Jadi insyaAllah kita akan bincang mencapai cinta Allah. Mungkin besok ataupun tengok macam mana, kalau malam ni ke besok ke, mungkin besok kot insyaAllah. Kalau besok tak raya lagi dah insyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau besok raya kita sambunglah masalah lain insyaAllah. Akhli qali hadza, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'anil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan panjang-panjangan insya-Allah kuliah kita ni.